hari. Alright. So apa dia sir? Okay. Biasanya penanda wacana awak kena letak koma. Okay. Awak kena letak koma. Okay. Sekarang ni ada pelajar, okay, dia masih lagi terikut-ikut dengan penanda wacana yang lama, Nurin Batrisha pula. Syashul. Okay. Cikgu bukan Belan, maafkan cikgu. Nurin Batrisha. Okay. So, contohnya dekat sini Wan Zul. Okay. Ada yang masih buat di samping itu. Okay. Yang ini salah. Yang betul Puteri Balkis kena jarak di samping jarak. Kemudian jarak itu. Settle ke tidak anak-anak cikgu? Okay. Kemudian ada juga yang tulis selain. Okay. Selain apa? Selain daripada itu, kalau tak silap cikgu. Ada tak yang tulis selain daripada itu? Ada? So S tu tak payah apa? S tu tak payah besar lah. Mana? Yang ni tak payah besar lah. Okey, tak payah besar, awak jarakkan sahaja. Okey. Ada orang tulis selain daripada itu, Farisha, tapi sebenarnya yang ini salah. Yang betul ialah selain itu. Itu sahaja. Kemudian yang betul lagi satu ialah lain daripada itu. Yang ini anak-anak kena fokus betul-betul, anak-anak kena tulis sebab nanti kalau salah kena buang markah. Okey. Kenapa selain daripada itu salah? Very good question Ahmad Akmarul. Awak nak guna selain daripada itu, nak letak daripada, boleh Zulika, tapi awak kena buang selain. Itu peraturan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Settle dekat situ Najla. Okey? Semua okey tak? So far so good. Cikgu cepat sangat ke? Okey, very good. Kemudian yang ini paling ramai salah. Apa dia sir? Okey? Hal ini kerana. Yang ini Nurin Balkis, Sobana, yang ini pada zaman cikgu guna. Okey, pada zaman awak ni Ainatul, dia dah tukar Alia Kristina. Dah tukar. Jadinya Afaf, okey, yang ini salah, yang betul. Hal ini dikatakan demikian kerana. Panjang. Okey. Kemudian hal ini terjadi demikian kerana. Alright. Kemudian last one. Hal ini disebabkan demikian kerana. Okey, demikian kerana. Okey, cikgu nak bagi tahu anak-anak cikgu ni. Okey, alright. Hurin Batrisha, kalau awak tengok tadi saya cakap penanda wacana tu Zaim kena ada koma. Betul tak Afaf? Jadinya Hanani untuk yang demikian hal ini terjadi demikian kerana ni semua, yang ini tak payah ada koma. Faham ke tidak? Okey. Ini lain daripada itu. Okey. So far so good. Sir, kalau hal ini demikian kerana salah ke? Salah. Sebab saya baru je semak dengan PBP. Okey. Yang betul adalah apa yang cikgu cakap hari ini. Itu yang betul. Jadi anak-anak boleh guna. Kita tak sesat lagi. Okey, dikira patah perkataan tak? Very good question. Cikgu bagi tahu Insyirah dan lain-lain. Okey, cikgu bagi tahu yang lain-lain. Dalam karangan nanti Nur Ain Maisarah, Emily, penanda wacana akan dikira Fahanis. Okey, jadinya Razinur, kalau selain itu dia jadi 2 patah perkataan. Danish, kalau lain daripada itu, dia akan jadi berapa patah perkataan? Dia akan jadi 3 patah perkataan. So far so good. Okey, so far so good. Cikgu bawahkan sikit. Alright. Dia tak boleh bawah sangat, nanti awak nampak gameplay kat cikgu susah. Risau kadang-kadang. Okey, sudah? Sudah. Cepat. 10 saat lepas tu, kita mula dengan bahasa klasik dan bahasa standard. Okey, hari ni cikgu nak santai-santai je dengan anak-anak cikgu sebab, sebabnya Diwani, kita baru je nak belajar pasal bahasa klasik dengan bahasa standard. So, kita santai-santai sahaja. Alright? Alright. Boleh cikgu teruskan anak-anak cikgu? Boleh? 10 saat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Counter 3. Alright, settle dekat situ. Ain, cikgu teruskan dengan apa yang kita nak belajar hari ni. Okay, so sekarang ni anak-anak cikgu nak perkenalkan bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu standard. Kat mana akan masuk ni Zulika? Emily, soalan ini dia akan masuk dekat kertas 2. Dekat kertas 2. Alright, so
Sekarang ni cikgu nak terangkan beberapa perkara tentang bahasa klasik. Ada orang tanya, Sir, biasanya bahasa Melayu klasik dan bahasa standard ni ada tak dia bagi bahasa standard dulu lepas tu kita kena ubah kepada bahasa klasik? Tak ada lagi dan mungkin insyirah tak akan berlaku. Biasanya dia akan bagi bahasa klasik dahulu baru kita tukar kepada bahasa standard. Okey, nak tukar kepada bahasa standard pun anak-anak cikgu pun masih terkebil-kebil apatah lagi tukar kepada bahasa klasik, betul tak? Jadinya untuk setakat ini, untuk silibus baru, dia hanya suruh kita tukar kepada bahasa standard sahaja. Settle? Settle. Okay, very good. So sekarang ni anak-anak cikgu nak terangkan apa itu bahasa klasik. Alright. So Raudatul, ada 6 jenis ataupun 6 ciri bahasa klasik. Okay, 6 ciri bahasa klasik. Yang pertama, apa dia, Najla? Okay, kejap. Cikgu punya frame tak berapa nak elok. Okay, nampak Okay, yang pertama, ciri bahasa klasik yang pertama, Alia Kristina, ayatnya panjang. Panjang dan berjela-jela. Panjang dan berjela-jela. Maksudnya macam mana, Sir? Maksudnya Raudatul, ayat dia kadang-kadang tak ada nokta. Awak baca punya, tiba-tiba sesak nafas. Sebab apa tak ada nokta. Betapa panjangnya dia punya ayat insyirah. Kelawar lah sini. Cikgu tak tahu nak menangis ke apa, dia puji ke apa tu? Kelawar ke kelakar? Tak faham lawak ni. Kelawar ke kelakar? Bagi tahu, Sir. Cikgu tak tahu nak nangis ke nak gelak sekarang ni. Kan kalau kelawar betul ada cakap kelawar kot. Itu risau. Kelawar yang betul lah. Cikgu rasa cikgu kena nangis. Alright, yang kedua Ain Emsan. Yang kedua, ayat bahasa klasik biasanya terdiri daripada ayat songsang. Macam mana tu ayat songsang, Wan Zul? Cikgu dah ajar dah 2 minggu lepas. Bagi tahu ayat songsang macam mana? Biasanya Farisha, ayat songsang predikat dia dekat depan. Predikat di bahagian depan. Misalnya Nadia, emak menanak menanak nasi. So, cikgu kata predikat dekat depan kan? Emak subjek kan? Menanak nasi predikat kan? Dia akan jadi macam mana tau? Dia akan jadi menanak nasi, menanak nasi emak. Ini ialah ciri yang kedua. Alright? Menanak nasi di dapur emak, dia tak tambah dapur. Dia cuma depankan dia punya kedudukan. Subjek sepatutnya kat depan, tapi kalau ayat songsang dia akan tukar. Untuk pelajar-pelajar baru, awak jangan risau, awak masih tidak ketinggalan. Sebab apa? Next week, Sir Faizul dah plan nak buat ulang kaji ayat pasif, ayat aktif, ayat biasa, ayat songsang, pola ayat dasar, subjek dan predikat. Kita belajar sekali 4. 4 ilmu awak dapat minggu hadapan. Relax. Bawa bertendang. Bawa bertendang. Yang ketiga, boleh cek sport rim lah, Sir ni. Sport rim yang dekat mana tu? Dekat kereta ke? Cikgu tak tahu cikgu nak sedih lagi sekali ke ataupun gelap. Bukan sporting ke? Cikgu rasa next week, Nadia, cikgu nak tukar cikgu punya lesson plan kepada kesan-kesan buruk. Sudah lama tidak pergi ke sekolah. Inilah dia. Sport rim, dia salah dengan sporting. Kelakar dia salah dengan kelawar. Risau. Alright, yang ketiga, anak-anak cikgu Aziz, biasanya ayat bahasa klasik terdiri daripada ayat pasif. Ayat pasif tu macam mana pula Alia Kristina? Ayat pasif, contoh dia punya ayat emak menanak nasi, bila tukar je Syafiqah, tukar je Anis Akmal, dia jadi apa? Nasi ditanak oleh emak. Faham ke tidak? Kepada pelajar-pelajar lama, dia tahulah kenapa tiba-tiba ditanak oleh emak. Tak apa, pelajar baru nanti cikgu akan ajar next week. Alright? Very good. Semua so far so good? Cikgu cepat sangat ke? So far so good. Adiana, sir. Cikgu ajar semua benda yang bermaafan lah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah anak muridku, ya Allah, daripada kejahilan. Bukan kemaafan. Kemaafan tu raya. Ada orang tanya, Sir. Haziq, ada orang tanya, Sir, bukankah bila kita nak guna ayat pasif dibenarkan dalam exam? Very good. Betul. Nurin Balkis, yang tidak dibenarkan guna dalam exam ialah ayat songsang. Jadinya Nurin Batrisha, kalau bahasa istana awak ada ayat pasif, kekalkan dia punya ayat, tapi kalau ayat songsang awak kena ubah kepada ayat aktif ataupun ayat biasa. Faham ke tidak anak-anak cikgu? Boleh cikgu teruskan, Emily? Alright, cikgu teruskan, Putri Balkis. Yang keempat pula, ciri dia biasanya dia guna partikel. Biasanya bahasa klasik dia guna kata partikel. Partikel apa, Sir? Partikel lah dan partikel pun. Adapun, walaupun, nurin pun dan sebagainya. Faham ke tidak? Faham. Terima kasih. Dan lah dan pun. Yang kelima pula anak-anak cikgu. Yang kelima, biasanya bahasa klasik ada apa? Ada kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat. Macam mana tu, Sir? Contohnya Batrisha, dia ada hatta. Lepas tu apa lagi? Dia ada al-kisah. Dia macam penanda wacana dalam bahasa Melayu, Emily, tapi dalam bahasa istana dia agak pelik sikit. Lepas tu kita ada maka dan sebagainya. Boleh ke tidak? Kendati pun ada. Boleh ke tidak?
Boleh. Okey, kejap lagi cikgu akan bagi masuk untuk tanggal raya. Yang keenam, last one Syazwana. Apa dia? Yang keenam kena ada kosa kata klasik. Nama pun bahasa klasik, kena ada kosa kata klasik. Alright. So kosa kata klasik tu macam mana? Contohnya gunakan perkataan-perkataan ataupun kosa kata klasik. Contohnya kita ada mashgul, maksudnya berduka cita. Okey, berduka cita. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Sahaya maksudnya saya. Okey, lagi. Kita ada purnama ataupun bulan. Faham ke tidak anak-anak cikgu? 10 saat cikgu bagi, tangkap layar. 10 saat, tak boleh lama-lama. Nanti Yuri buat Maggi. Dia korang percaya. Dia pun kelawar juga. Sudah? Sudah. Okey, alright yang ni 10 saat, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okey. Alright. Siap. Okey, sekarang ni anak-anak cikgu kita nak beralih kepada sesi yang lain pula Ain. Okey, sesi apa tu Sir? Sir nak ajar macam mana pula Eliano kita nak tukarkan kepada bahasa standard. Okey, macam mana Sir? Boleh tak Sir bagi tahu saya? Sabar, bawa bertenang, cikgu akan bagi tahu. Alright, yang pertama Nurul Ain. Okey, yang pertama awak kena baca, petikan dan fahami. Okey, baca, petikan dan fahami. Itu langkah yang pertama. Nak lagi senang Danish? Okey, apa? Cikgu bagi tahu terang-terang Biasanya soalan bahasa Melayu kelas 5 standard ni dia akan ambil prosa tradisional tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tak ada yang dekat luar Atikah. Jadi maksudnya soalan ni Ain Umira merupakan soalan bocor. Orang utara kata apa? Bocor. Faham tak Ain Erusan? Okey. So Najwa Auni, kalau nak lebih faham petikan-petikan tersebut, awak kena bacalah prosa klasik. Faham ke tidak? Okey, very good. Alright. Okay, very good. So, sekarang ni baca petikan dan fahami. Okay. Yang kedua, apa pula yang kedua, Sir? Okay, awak kena kekalkan. Okay, awak kena kekalkan nama, nama watak. Awak kekalkan nama watak. Contohnya, siapa ni cikgu nak panggil Amira, Iman Kristina. Contohlah, dekat petikan tu dia ada tulis Ketalasari. Jadinya awak jangan ubah Ketalasari itu kepada kakak. Dia bukan kakak awak. Kekalkan Ketalasari. Faham kat situ Najwa Auni? Very good. Kekalkan nama watak dan tempat. Sorry, cikgu terlepas tempat. Alright, so far so good. So far, so good. Alright, yang ketiga, kita ada apa kat situ cikgu tulis? Kata pangkal ayat ni, kata pangkal ayat, apa dia Ain kata pangkal ayat? Kendati pun, hatta, maka, adapun, liana nasuha, awak kena gugurkan. Kata pangkal ayat digugurkan. Digugurkan. Settle dekat situ. Alright, very good. Jikalau biasanya jikalau ni bahasa Melayu standard. Kalau tak silap cikgu lah. Jikalau bahasa Melayu standard, betul tak? Kalau diubah akan ditolak markah. Akan ditolak markah. Alright, sabar. Cikgu akan terus lagi satu. Cikgu akan terang untuk satu. Kemudian kosa kata klasik, perlu diubah. Perlu diubah. Contohnya Najwa Auni, kalau dia kata mashgul, awak kena ubah kepada apa Dayang? Awak kena ubah kepada berduka cita. Faham ke tidak? Very good. Kemudian yang kelima, kosa kata istana dikekalkan. Dikekalkan. Contohnya kalau mangkat Alia Batisha, kita kekalkan mangkat sebab mangkat merupakan bahasa istana. Settle dekat situ Hashira. Alright. Kemudian yang keenam, kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri, dikekalkan. Dikekalkan. Kalau ada baginda, kekalkan baginda. Kalau ada saya, kekalkan saya. Tapi bahasa klasik biasanya dia guna sahaya. Jadi awak kena tukar kepada saya. Faham ke tidak Afaz? Faham. Very good. Kemudian yang ketujuh, anak-anak cikgu, kata partikel. Kata partikel, digugurkan Mas Ines. Digugurkan. Kalau ada lah ke, kalau ada pun ke Asmanul Izzati, kita buang. Faham ke tidak? Very good. Yes, sir. Awak seru. Tak, memang saya panggil nama-nama student, sir. Awak relax lah. Alright. Boleh cikgu teruskan? Cikgu kalau walaupun, biasanya walaupun memang kita guna untuk bahasa standard. Jadinya awak kena kekalkan walaupun.
Dan bahasa klasik tak silap cikgu yang sinonim dengan walaupun ialah kendati pun. Kendati pun ialah walaupun. Cumanya Eliano, kendati pun bahasa klasik walaupun bahasa standard. Alright? Faham ke tidak, Ain Umira? Okay, last one. Okay, second last. Ke nombor 8. Nombor 8. Bilangan ayat. Okay, bilangan ayat dikekalkan. Contohnya, Adisa, kalau awak dapat dalam satu petikan tu ada 5 ayat, so ayat yang awak ubah kepada bahasa standard tu, Fahanis, kena ada 5 juga. Dia tak boleh jadi 4, tak boleh jadi 6. Faham ke tidak, Iman Kristina? Very good. Okay, very good. Okay, so kalau ada dialog macam mana? Very good. Cikgu nak explain. Yang ke-9. Struktur ayat. Okay, struktur ayat dikekalkan. Apa maksud dia, Dayang? Kalau petikan awak, kan kadang-kadang kita ada yang tiba-tiba dialog, kadang-kadang ayat penyata, betul tak? So, kalau dia bagi Afaf, okay, kalau ayat penyata, kekalkan ayat penyata, struktur dia Sumayya. Kalau dia bagi dialog, awak tulis dalam dialog. Faham ke tidak, Ain Ustaz? Faham. Okay, very good. Boleh tak guna bahasa klasik dalam karangan? Boleh. Cumanya untuk soalan tata bahasa ni tak boleh. Sebab apa? Sebab arahan dia kena tukar kepada bahasa standard. Faham tak maksud cikgu? Don't get confused. Don't mix up between those two. Faham tak? Faham. Terima kasih. Okay, last one. Yang ke-10, jangan mentafsir ayat. Okay, mentafsir ayat dan membuat ulasan. Cikgu, saya tak faham ayat yang 10 ni apa maksud mentafsir dan buat ulasan. Okey, nanti awak dapat petikan, dia akan bagi satu cerita pendek. Okey, jadinya Akmal, awak sebenarnya kena ubah ayat tu. Okey, kalau ayat penyata lah, kalau dialog ubah pada dialog lah. Awak tidak boleh Wan Zul buat ulasan, buat rumusan, buat sinopsis. Faham tak maksud cikgu? Contohnya awak kata petikan di atas membincangkan bla bla bla. Adik pelajar macam tu, tak boleh. Awak kena buat apa yang dia nak. Faham ke tidak? Faham. Alright. Cikgu tak nampak yang bawah. Sabar. Bawa bertenang. Cikgu suruh naik kapal terbang dengan cikgu. Jangan naik roket. Naik roket cepat sangat. Sabar. Kat sini cikgu dah macam berperang dengan awak. Cikgu minum sekejap ya. Sudah? Semua okey tak ni? Hari Junaidi okey? Okey, cikgu boleh ulang nombor 9? Boleh, tak ada masalah. Okey, nombor 9, struktur ayat dikekalkan. Okey, jadi maksudnya alif dekat sini, dia akan bagi petikan. Dalam petikan tu Aiman Sarah, ada yang ayat penyata. Maksudnya ayat biasa Sarah Diana. Ada juga dia gabung dengan apa? Ayat Amani dia gabung dengan dialog. Jadi bila nak ubah kepada ayat standard, bahasa standard Liza Afifah, awak kena kekalkan. Kalau ayat biasa, dekat bahasa standard bila ubah, kekalkan ayat biasa. Kalau dialog, dekat ayat biasa ataupun bahasa standard, kekalkan bahasa standard dengan ayat dialog. Faham tak maksud cikgu? Faham. Termasuk tanda baca ke? Yes, termasuk tanda baca. Okey, kejap dalam not cikgu kata kosakata klasik wajar digugurkan, tapi dekat papan putih cikgu tulis diubah. Okey. Mana? Oh, kosakata klasik perlu diubah atau digugurkan. Maafkan cikgu, anak-anak cikgu, diubah. Okey, terima kasih sebab bagi tahu. Okey, diubah atau digugurkan. Okey, digugurkan. Apa beza diubah dan digugurkan? Kadang-kadang bahasa klasik dia ada perkataan yang sama auji insyirah. Dia akan ulang. Contohnya kendati pun walaupun. Dekat dalam satu ayat dia ada kendati pun walaupun. Dua-dua sinonim. Jadi kita kena buang salah satu. Faham tak maksud cikgu? Faham. Terima kasih sebab tolong sematkan untuk untuk juga. Okey, cikgu pun baru belajar benda ni. Okey, jadi kita sama-sama belajar. Okey, terima kasih. Siapa ni Adina? Okey, very good. Nombor 8 macam mana? Saya tak faham. Mas Ines, cikgu dah kata. Jangan rakit. Gurau. Mas Ines dengan cikgu kawan rapat. Okey. Bilangan ayat dikekalkan. Okey, sama Adina. Dalam satu petikan ni, awak akan dapat beberapa ayat pendek. Faham ke tidak? Contohnya emak menanak nasi satu ayat. Okey, nasi ditanak menggunakan dapur 2 ayat. Okey, dapur dibeli dari mana Wan? Daripada Amerika 3 ayat. Jadinya anak Sofia bila diubah kepada bahasa standard kena ada 3 ayat juga. Faham ke tidak Syafiqah? Faham. Very good. Possible ke dalam petikan dia bagi ayat songsam? Yes, sebab apa Amalina? Cikgu dah bagi tahu ciri-ciri ayat klasik, bahasa klasik dia ada. Dia ada ayat klasik dengan ayat songsam. So, it's possible Emma. Faham ke tidak? Okey, very good. Okey, 10 saat. Kemudian kita buat latihan sama. Okey, cikgu nak kami seorang-seorang. Macam biasa, belajar lama dah tahu dah cikgu punya style. Okey. Bila cikgu buat latihan, cikgu harapkan anak-anak murid tak leave the room. Okey, jangan leave the class because sebabnya cikgu tak sediakan jawapan dekat kertas jawapan. Semua jawapan kita bincang supaya anak-anak lebih faham. Faham Janganlah leave. Kita dah 1 jam je, awak bayar mahal. Okey. Kalau dialog tu kekalkan dialog ataupun tidak. Itulah maksud cikgu. Struktur ayat. Faham tak ayat? Struktur. Dia ada struktur dialog, dia ada struktur penyata biasa. So, kita kena kekalkan. Faham tak maksud struktur? Okey. Very good. Tiba-tiba tutup kamera. Noted? Oh, ada yang tiba-tiba line tak berapa nak on. Okey, tak apa. Cikgu dah highlightkan nama-nama ni. Alright, semua dah ready belum? Okey, dah ready. Macam biasa, kepada sesiapa yang nak berborak, nak buat latihan dengan awak boleh klik emoji ataupun ada butang raise hand dekat situ. Nanti cikgu boleh unmute awak. Okey. So, kita ada yang pertama. Kita tengok kat sini kita ada siapa ni? Kita ada Aufa Akila. Mana Aufa Akila? Aufa Akila, where are you? Assalamualaikum. Hello, cute suara dia. Aufa? Ya, saya. Aufa sihat? Sihat. Alhamdulillah. Aufa daripada mana Aufa? Johor. Johor kat mana? Kota Tinggi. Kota Tinggi. Okey. So, Aufa boleh kita mulakan dengan latihan kita? Boleh. Okey, very good. So, macam biasa anak-anak cikgu Sumayya, cikgu nak bagi tahu awak akan dapat soalan macam ni dekat dalam SPM nanti. Okey. Kemudian, awak akan dapat ayat-ayat begini. Cikgu nak bagi tahu tengah-tengah kat sini Afaf. Sabar Afaf, cikgu nak terangkan dulu. Okey, cikgu nak bagi tahu Afaf dan lain-lain. Danish. Okey. Untuk bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard ni Hana Sofia, okey, dia akan bagi ayat yang panjang, dia akan bagi ayat yang pendek. Jadi kalau awak tanya Sir Alia Batrisha, biasanya baru markah Sir klasik ni. Cikgu tak dapat nak jawab Eliano sebabnya kalau penyedia soalan dia letak 4, markah dia 4. Kalau 3, markah dia 3 ayat. Faham ke tidak? Satu ayat tu Najwa Auni berjumlah 1 markah. Jadi dia bergantung. Jangan tanya cikgu. Faham ke tidak berapa dia punya markah? Sebabnya cikgu pun tak tahu. Alright. So, lagi satu Sumayya, Iman Kristina. Dia bagi petikan macam ni dalam kotak.
Atika, boleh ke nanti dalam exam awak buat kotak macam ni juga nak senangkan hidup awak supaya nampak kemas, boleh tengok dengan cantik? Cikgu tak tahu nak jawab ya, boleh ke tidak. Sebab apa ni baru lagi. Biasanya Hana Sofia, dia akan tulis ayat biasa. Faham ke tidak? Dia tak akan buat kotak. Faham untuk buat masa sekarang cikgu tak boleh nak bagi jawapan yes boleh ke tidak. Nanti kalau cikgu dapat maklumat cikgu akan bagi tahu awak sebab benda ni baru lagi. Okey. Contoh dia macam ni. Yang panjang-panjang ni anak-anak cikgu yang panjang-panjang ni awak nak buat kotak Wan Zul tak boleh buat masa sekarang lah. Okey, nanti kalau ada apa-apa cikgu bagi tahu. Tapi kat sini kenapa cikgu buat? Sebabnya cikgu nak senangkan hidup awak. Yang ini satu ayat, yang ini dua ayat. Macam tu. Faham? Faham. Okey, Aufa. Mana Aufa? Oh, dia tak ada dah. Kenapa? Oh, dia memang automatic mute. Aufa? Ya, saya. Okey, Aufa, jom kita cuba dengan soalan 1. Okey, soalan 1. Tiap-tiap malam perempuan itu akan memasang kandilnya. Sekarang ni Aufa, okey, cikgu nak tanya Aufa, ada apa dekat ayat ni? Ciri-ciri bahasa klasik apa dekat ayat ni? Adakah ayat ni berbentuk pasif ke? Ada guna kosakata klasik ke? Panjang lebar ke? Apa dia ciri-ciri yang Aufa nampak sekarang ni? Kita nak ubah ni. Kosakata klasik. Okay, very good. Kosakata klasik iaitu kandilnya. Anak-anak tolong gariskan kandilnya. Okay, kandilnya tu apa se? Nanti saya akan bagi tahu. Bukan saya bagi tahu, Aufa yang bagi tahu. Siap Aufa. Alright. Kemudian Aufa, kosakata klasik so banyak kita dah ada. Okay, kemudian apa ciri yang kedua yang ayat tu ada Aufa? Dapat tak? Kalau anak cikgu yang lain nak bantu Aufa pun boleh. Okay. Aufa macam nak nangis hidup, so boleh lah tolong. Ada tak Aufa? Tak dapat? Tak dapat. Okey, tak dapat. Okey. Yang kedua, Siti Nur Amirah. Yang kedua Dayang cikgu nak bagi tahu. Nur Afifah Najlah dah bagi tahu. Mas Ines sebenarnya ayat ni Haziq Zafran mempunyai ayat yang songsang Nurul Nasuha. Kenapa songsang se? Sebabnya Zamadina mana boleh ada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ni merupakan keterangan. Okey. Biasanya Dayang, ayat kena mulakan dengan apa? Dengan subjek Nurul Nabilah. Jadinya tiap-tiap malam ni bila dekat depan Auji Isyirah, dia jadi ayat songsang. Faham ke tidak? Kejap ada soalan Mas Ines tanya. Kalau setiap malam Mas Ines tetap keterangan. Contoh cikgu bagi tahu. Faizul, okey, Faizul membaca Al-Quran setiap malam. Contoh. Okey, membaca Al-Quran setiap malam. Jadinya setiap malam terletak kat hujung. Hujung tu merujuk kepada keterangan. Okey, cikgu cakap contoh kenapa awak ni? Best. Sekarang kelawar. Relax lah. Okey, Aufa. Boleh tak kita buat jawapan sama-sama, Aufa? Boleh. Okey, so jawapan Aufa ialah? Saya yang tu tak nampak. Yang mana tak nampak, Aufa? Yang ini. Tak nampak? Nampak tak? Okey dah. Okey, boleh tak? Okey, selesai kan? Saya selesaikan balik. Apa dia jawapan dia? Perempuan itu akan memasang pelita pada setiap malam. Okey, very good. Okey, jawapan dia ialah perempuan itu akan, jangan lupa Liana Nasuha akan. Hang jangan duk buang akan ni sebab akan ni pun guna dalam bahasa standard alif. Akan memasang pelitanya. Aufa, tadi Aufa buangnya. Kan saya dah cakap kata ganti nama diri, nya ke dia ke, kena kekalkan, betul tak Dayang? Jadinya perempuan itu akan memasang pelitanya setiap malam ataupun tiap-tiap malam pun okey, tak ada masalah. Simple. Okey, simple. Terima kasih Aufa. Sama-sama. Comelnya. Okey. Alright, boleh kita teruskan? Boleh. Alright. Seulang soalan tak boleh. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, jap. Kalau guna tiap-tiap malam kat depan tak boleh ke? Tak boleh sebabnya Aula Najihah, cikgu dah kata Aula mesti belajar faham kan? Okey. Basic bahasa Melayu Asna Nurizati cikgu bagi tahu, dia kena mula dengan subjek. Syafiqah, Nurul Syafiqah. Subjek tu sebenarnya terdiri daripada mana Haziq Zafran? Daripada subjek. Kata nama, biasanya kata nama. Tiap-tiap malam bukan kata nama. Faham ke tidak? So tak boleh. It's okay, never mind, cikgu akan ajar. Okey, seulang jawapan. Dia kalau ulang jawapan, dia kena bagi 20 sen. Cikgu dah lupa apa jawapan cikgu tadi. Biasa dah tua. Mana nyanyuk dah? Okey. Mana cikgu punya kamera Cikgu tak nampak lah. Nampak tak? Oh, ada. Baik. Okey, so jawapan dia ialah perempuan itu, alright, akan memasang pelitanya setiap malam. Itu sahaja. Susah ke? Itu sahaja. Alright, perempuan itu akan memasang pelitanya setiap malam. Settle lah, senang lah. Sebab baru ayat pertama. Senang lah, boleh cerita. Okay, relax lah bro. Hello, Faizul. Oh, dah start dah? Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Alright, recording in 3. Sekejap, saya nak bagi tahu. Okay, so student tadi dah bagi tahu dah apa ni, siapa nama dia? Siapa nama awak? Cukup bagus. Okay, tadi saya dah bagi tahu student. So saya nak bagi tahu lagi sebab ada yang baru masuk. Okay, saya nak buat recording sekejap dalam macam 15 minit macam tu. Jadi anak-anak boleh tengok saya bagi sokongan, boleh tepuk-tepuk dan sebagainya. Okay, kalau Anis Akmal nak salin, boleh salin juga Subhana sebab cikgu akan ajar bahasa Melayu juga. Alright, terima kasih. Dan lagi 5 minit sahaja opening, content and closing. 5 minit sahaja. Right. Alright. Okay. Recording in 3, 2, 1.
Assalamualaikum semua warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Awak sihat ke tidak? Cikgu harap awak sihat sejahtera. Hari ini, sebelum saya nak mengajar awak, cikgu nak perkenalkan diri cikgu. Nama saya ialah Sir Faizul. Biasanya Sir Faizul akan ajar darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadinya semua level saya ajar. Hari ini saya nak ajar apa, Sir? Hari ini saya nak ajar satu perkara yang awak selalu keliru. Sir, macam mana nak guna dari dan daripada? Okey, saya bagi tahu. Alright, apa beza dari dan beza daripada? Macam mana nak guna ni, Sir? Alright. So, dari ni biasanya awak kena ingat ATM. Suka duit? Ingat ATM. Alright. Kemudian, daripada ni pula, kita ingat apa? Kita ingat PPOS ataupun pejabat pos. Awak kan selalu order Shopee, selalu tunggu, macam feeling-feeling tunggu boyfriend yang hantar parcel, sebenarnya pejabat pos yang hantar. Okay. So, sekarang ni apa itu ATM? Okay. ATM merujuk kepada arah, tempat, masa. Okey, contoh dia macam ini. Contohnya ialah Ali datang dari arah sana. Okey, Ali datang dari arah sana. Settle dekat situ. Kemudian T ialah tempat. Faizul, okey, berasal. Okey, berasal dari mana? Dari Johor. Contoh. Alright, settle. Kemudian kita pergi masa. Contohnya Anis, okey, mengulang kaji. Alright, mengulang kaji dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Hingga lama sangat 10 malam. Daripada pukul 10 pagi sampai 11 pagi. Settle dekat situ? Settle. Okey, kemudiannya pejabat pos. Apa itu PPOS? Okey, PPOS yang pertama, P ialah pecahan. Yang kedua ialah perbandingan. O ialah orang. S ialah sumber. Sebagai contoh, kita pergi pecahan dahulu. Okey, Adriana memakan. Okey, memakan 3 daripada 4 bungkus nasi lemak. Nasi lemak yang dibelinya. Okey, yang dibelinya. Settle? Settle. Okey, kemudian P iaitu perbandingan. Contohnya Wan Zul, okey, Wan Zul lebih rendah, okey, lebih rendah daripada Faizul. Contoh, okey, okey, sebab cikgu tinggi, level modal, okey, nak dekat 180. Alright, kemudian yang seterusnya ialah orang. Surat ini, okey, surat ini daripada Hyurin, okey, daripada Hyurin. Alright, Hyurin. Last one, S sumber ataupun asal usul. Contohnya baju ini, okey, diperbuat daripada kapas. Itu sahaja perbezaan antara dari dan daripada. Belajar sesuatu? Terima kasih. Habis dah 5 minit. Settle. Okey, settle tu. Alright. Ayah boleh tangkap layar lawan nak? Thank you, sir. Okey, cepat. Agus, okey tak? Thank you, sir. Alright. PPOS apa? PPOS ialah pejabat pos. Okey, maafkan cikgu sebab tadi macam nak cepat sangat. Cikgu boleh balik kat sini arah, tempat, masa. Cikgu minta maaf kalau cikgu ambil masa awak arah tempat masa. Kemudian PPOS ialah pecahan, perbandingan, orang, sumber. Okey, itu je. Alright. Semakan tu memakan. Very good question, Najah Auni. Sebenarnya, awak boleh guna. Awak maafkan cikgu tersyasut. Okey, awak boleh guna dua-dua. Memakan boleh, makan pun boleh. Tak ada masalah. Biasanya kita guna makan kan? Alright. Tapi dalam exam biasanya kita letak imbuhan memakan. Okey. Senang baik tadi. So sekarang dapat jahat lah. Tu bagus. Tolong remove kereta ni, apa nama dia? Okey, dah settle belum anak-anak cikgu? So dah, cikgu padam boleh? Tak payahlah. Kita guna screen. Alright, yang kedua. Boleh tak cikgu teruskan yang kedua? Ada tak pelajar lelaki yang nak cuba? Pelajar lelaki. Lelaki, ada tak? Cikgu tak ada yang angkat tangan ya. Awas ya, bau dua kan. Kita suruh kumpul lah. Mas Ines. Wan Zul, pasti awak angkat tangan lepas ni, Wan Zul. Mas Ines, mana Mas Ines? Cikgu dah suruh dia ambil. Dah. Oh, marah. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Okay, very good. So, sekarang ni, Mas Ines, soalan yang kedua. Okay, Alkisah orang dahulu kala asal usul nama negeri. Bukan negeri Melaka ialah dari nama pokok Melaka. So, awak kena ubah. Tapi sebelum awak ubah, Mas Ines, cikgu nak bagi tahu apa ciri-ciri yang ada dekat ayat ini. Dekat ayat ni ada kosakata klasik. Okey, apa dia? Alkisah. Ya ke kosakata klasik? Eh, Ya ke? Ya ke putih Ya. Mungkin dia punya ngangguk. Ya, nombor 6 tadi saya tulis. Ini salah, bukan kosakata klasik. Kata pangkat ayat. Kata pangkat ayat. Dia confident kat mana? Tesco. Tak. Dekat bahagian mana? Bawang tepung cikgu nak tahu, cikgu nak beli. Alkisah. Okey. Alright, so Alkisah ialah kata pangkal ayat. Okey, kalau Mas Ines buka muka surat terakhir nota, Cikgu Faizul ada sediakan nota tambahan dekat situ. Cikgu Faizul kata, Alkisah apa maksud dia? Begini ceritanya. Ya ke? Begini ceritanya ke? Sampai masa ni. Alkisah, begini ceritanya atau menurut cerita. Very good, Mas Ines. Okey, so sekarang ni Mas Ines, apa lagi ciri-ciri ayat yang awak dapat dekat sini? Ada tak? Cuma yang ni je lah. Okey, alright. So sekarang ni boleh tak Mas Ines cuba ubah ayat yang kedua ni? Apa dia? Menurut cerita orang dahulu kala, asal usul nama negeri Melaka ialah dari nama pokok Melaka. Betul ke? Ialah dari nama pokok Melaka. Betul ke tak? Adalah kan? Adalah. Adalah. Okey, adalah. Okey, lagi apa lagi? Yang kena ubah?
Menurut cerita orang dahulu kala, asal usul. Okey, Al-Kisah, Mas Ines dah ubah Al-Kisah kepada menurut cerita, menurut orang dahulu kala dulu Syafiqah. Kemudian, Mas Ines kata, ialah ni kena tukar dengan adalah. Ramai yang tak tahu, especially pelajar baharu Insyirah. Cikgu Faizul pernah explain, Aisyah, okey. Adalah dengan ialah kita guna untuk apa? Ainatul untuk kata nama sahaja. Tapi daripada dengan dari ini bukan kata nama Puteri Balqis, Alia Kristina, Syairah, Najlah. Daripada ini kata apa? Kata sendi nama. Jadi kita guna apa Alia Kristina? Kita guna adalah Ahmad Nazmi. Faham ke tidak Danish? Nanti saya akan terangkan lagi dengan lebih lanjut dengan Risau. Kita pergi selalu saja. Okey. Kemudian dari nama pokok Melaka. Betul ke dari Mas Ines? Daripada. Very good. Sebab apa? Sebab pokok Melaka tu kata nama khas. Baru je cikgu terangkan tadi. Sebab dia sumber. Ya, bijak. Asal usul Nadia Iwani. Okey, jadi kita tukar kepada adalah daripada nama pokok Melaka. Okey, dengar sini Syairah, Aufa dan lain-lain. Okey, Maria. Okey, kata bahasa kelas ini kadang-kadang dia punya tata bahasa tidak sama dengan bahasa standard. Jadi yang itu pun awak kena awak kena beri perhatian. Alright. Terima kasih Mas Ines. Very good, jawapan yang sempurna. Sama cikgu. Alright. Okey, ada siapa yang nak cuba lagi ke tak? Yang ini cikgu tak nak bagi awak buat semua. Cikgu akan bagi soalan. Ada tak? Lelaki mana lelaki? Cikgu geram dah. Lelaki tak ada siapa nak angkat tangan. Geram betul. Dia duduk senyum Haziq. Wan Zul. Alright, kita ada Nur Syabika. Okey, Syabika. Hai, sir. Hello, Syabika kat mana? Hari ni tak ada kat dalam bilik. Hari ni awak keluar bawa kucing di mana? Pergi vet. Wow, pergi vet. Bawa habis vet. Seko supposedly nak vaksin. Lagi 2 sakit. Vaksin apa? Vaksin untuk kucing. Oh, vaksin untuk kucing. Mana tahu vaksin untuk COVID, cikgu tak tahu sebab tu cikgu tanya. Sebab cikgu tak Okay. dapat cerita pasal kucing. Dia dapat vaksin. Tu tanya. Alright, so Syabika, okey. Biasanya dengar sini, Wan Zul, Haziq dan lain-lain. Dengar sekejap Syabika, cikgu nak terangkan. Biasanya Alia Kristina dalam exam nanti awak akan dapat soalan 1 dan soalan 2. Iaitu cikgu bagi saya saja je soalan. Okey. Biasanya Anis Akmal dia akan dapat petikan yang begini, Nurin Balqis. Panjang. Ada banyak sikit ayat. Jadinya Raudatul awak kena ubah ayat ini kepada ayat bahasa standard menggunakan bilangan ayat yang dah ada. Kalau ada 4 ayat, jadi 4 ayat lah. Begitu. Faham ke tidak Nazlah dan lain-lain? Faham Okey, paling banyak cikgu bagi tahu, paling banyak markah dia dalam 9. Paling banyak. Okey, tapi dia akan berubah-ubah. Okey, dia akan berubah. So Syabika, ayat yang pertama kita pergi. Okey, setelah sudah maka Ketala Sari pun dibawanya masuk menghadap Seri Betara. Okey, satu ayat tu. Boleh tak Syabika bagi tahu ada apa ciri-ciri bahasa klasik dekat ayat ni? Kalau tak salah, ayat pasif ke? Okey, ayat pasif very good sebabnya ada imbuhan di. Okey, very good. Anak murid cikgu. Biasanya cikgu Faizul cakap ayat pasif kita dapat tahu melalui imbuhan pasif di zaman ini. Okey. Kemudian Syabika apa lagi? Apa? Yang Ada selain ayat pasif ada tak? Dia punya ciri-ciri lain? takut. Okey, cikgu tambah. Okey, tak apa awak baru lagi, cikgu tambah. Okey, selain bahasa klasik, bahasa pasif dekat sini dia ada kata nama yang awak kena kekalkan. Ketala Sari kena kekalkan, Betara kena kekalkan. Menghadap kena kekalkan tidak? Apa? Tak payah. Ya ke? Ya ke semayang? Geram cikgu baru aja tadi. Fadini, lelaki Aziz Zamran kena kekalkan tidak menghadap ni? Ali, Syabika kena kekalkan. Miza, Amira kena kekalkan. Sebab apa menghadap merujuk kepada bahasa istana. Come on guys. Alright. Ingat balik Jasmine Amira. Okey, kemudian ada tak lagi? Tak ada. Okey, setelah sudah ni pun kena ubah ya. Syabika sebab setelah sudah ni merupakan kata pangkal ayat bahasa klasik. Biasanya penanda wacana yang sesuai dalam bahasa standard apa dia? Selepas itu. Very good. Okey, very good. So, boleh tak awak bagi tahu saya jawapan untuk yang ini apa dia? Ayat yang pertama. Selepas itu, Ketala Sari dibawa masuk menghadap Seri Betara. Very good. Susah ke? Tak. Susah kan anak cikgu? Tak susah. Okey, tak susah. Jadinya boleh tak awak ulang jawapan awak? Syabika? Setelah itu, Setelah itu, Ketala Sari Kertala Sari huruf besar anak cikgu. Okey. dibawa masuk menghadap Dibawa masuk Seri Betara. menghadap Seri Betara. Itu jawapannya. Baru satu markah awak kena ingat. Ada 9 lagi awak nak kena cari. Terima kasih Syabika. Sempurna. Terima kasih, sir. Alright, awak boleh mute diri awak. Alright, so far so good tak semuanya? Okey, sebenarnya Insyirah cikgu bagi tahu, cikgu tahu dia tak susah tapi dia mencabar. Okey, nak bagus kena buat latihan banyak-banyak. Okey, sebabnya apa Nadia? Dalam kepala otak manusia tak ada pun bahasa klasik dekat otak. Faham tak? So nak bagi faham tu awak kena buat latihan. Faham maksud cikgu? Okey, kena buat banyak latihan. Ada pelajar tanya, "Sir, ada tak kalau dia bagi bahasa Melayu standard kita kena ubah ke bahasa Melayu klasik?" Cikgu dah terangkan waktu awal tadi, tak pernah lagi dan mungkin tak ada buat masa ini. Yang ada yang cikgu pergi kursus dengan majlis peperiksaan, okey, dia suruh bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu standard sahaja. Alright, itu sahaja untuk hari ini anak-anak cikgu. Okey, cikgu tak nak buat banyak sangat latihan sebab banyak benda awak kena fikirkan. Nak kena tengok ciri, nak kena ubah pun kena ikut peraturan dan sebagainya. Sikit-sikit nanti lama-lama nanti kita akan buat latihan dengan lebih mendalam. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar baru dan pelajar-pelajar lama cikgu dapat manfaatkan ilmu yang cikgu bagi hari ini. Cikgu minta maaf kalau ada kasar bahasa, terpulis perasaan. Jaga diri, jaga keselamatan. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Selamat